Salam sejahtera. Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberi jaminan bahawa pemerintah komited untuk membangunkan kediaman lebih baik, masa depan lebih cerah bagi semua rakyat Singapura. Dalam ucapan rapat umum Hari Kebangsaan tahun ini, PM Lee menggariskan aspek-aspek kehidupan tempatan yang ingin diperbaiki pasukannya di tengah-tengah lanskap dunia yang syarat dengan ketegangan politik dan ketidaktentuan ekonomi. Rapat Umum Hari Kebangsaan disifatkan sebagai ucapan politik yang paling penting bagi negara setiap tahun. Antara agenda yang disorot dalam ucapan kali ini adalah skim perumahan awam yang dimampui dan memastikan simpanan CPF mencukupi untuk golongan pekerja lebih berumur. Dalam buletin malam ini, kami bawakan intisari ucapan Rapat Umum Hari Kebangsaan dalam bahasa Melayu dan Mandarin yang baru saja disampaikan PM Lee di Ibu Pejabat ITE di Ang Mo Kio. Pemerintah sedang melakarkan satu skim baru untuk menawarkan sokongan keuangan sementara bagi pekerja yang diberhentikan kerja dan semasa mereka meningkatkan kemahiran. Selain dapat menggalak rakyat Singapura memperoleh kemahiran baru, skim itu juga, kata PM Lee, dapat mengurangkan tekanan keuangan pencari kerja dan tanggungjawab mereka menyara keluarga. Skim ini akan meringankan tekanan yang dihadapi pencari kerja. Dengan ini, anda boleh tumpukan perhatian untuk menjalani latihan semula demi mendapatkan pekerjaan jangka panjang yang lebih baik. Inilah cara kami boleh membantu anda bangkit semula dengan lebih yakin. Kami sedang perhalusi butiran skim ini dan para pemimpin 4G akan berkongsi lebih lanjut apabila mereka menggulung inisiatif Forward SG. PM Lee juga gembira melihat badan-badan Melayu Islam sama-sama memainkan peranan untuk menyokong pencari kerja. Dengan ini, usaha proses rujukan bagi program-program latihan, peningkatan kemahiran dan pemadanan pekerjaan dapat diperkukuh. Dan ini memberi manfaat kepada golongan pencari kerja seperti Ashura Senin yang berhenti kerja untuk menjaga anak-anaknya. Tahun lalu, Ashura menyertai program Women at Work Mendaki. Penasihat kerjaya beliau melakarkan pelan tindakan kerjayanya dan menyarankan kursus-kursus sesuai untuk beliau. Ashura menggunakan Credit Skills Future untuk meraih sijil asas bagi sokongan pergigian. Semasa menjalani latihan, beliau berjaya mendapat pekerjaan sepenuh masa sebagai seorang pembantu pembedahan pergigian di sebuah klinik. Inilah caranya Ashura berjaya bangkit semula dan meningkatkan kemahirannya. Tahniah Ashura. Saya harap lebih ramai kaum ibu mengikuti contoh Ashura. Pemerintah akan menyokong anda dan saya harap keluarga anda juga akan memberi sokongan penuh. Meskipun keadaan dunia pada masa hadapan dijangka tidak menentu, PM Lee menarik perhatian bahawa masih ada banyak peluang yang tersedia dengan sektor-sektor ekonomi baru seperti bidang digital yang bercambah. Siapa kata dengan permainan online kita tak boleh cari makan? Sebenarnya boleh. Bagaimana caranya? Dengan menjadi seorang pemain profesional, jurulatih ataupun pengulas. Saya gembira semakin ramai yang berpindah ke sektor digital, termasuk karyawan Melayu Islam. Saya difahamkan sekumpulan mereka yang menempa nama sebagai pakar dalam bidang IT bergabung di LinkedIn. Ditubuhkan tahun lalu rangkaian yang dikenali sebagai Malay Muslims in Tech. Kini mempunyai hampir 400 anggota. Mereka menganjurkan bengkel, seminar dan sesi-sesi rangkai kerja untuk menggalakkan perkongsian idea, kemahiran serta peluang-peluang baru.
Selain meningkatkan prospek ekonomi rakyat Singapura, pemerintah juga kata PM Lee beriltizam untuk melestarikan warisan budaya. Ini termasuk melihat hub kebudayaan yang penting seperti Geylang Serai bukan sahaja untuk masyarakat Melayu tetapi untuk semua rakyat Singapura dan juga pelancong. PM Lee memberikan kemas kini tentang projek jalur budaya Geylang Serai yang diumumkan beliau sendiri dalam NDR 5 tahun lalu. Mari saya bawa anda menyusuri kerja-kerja peningkatan lain. Ini peta Geylang Serai. Di simpang utama Geylang Road dan Joo Chiat Road, sebuah gerbang akan menyambut para pengunjung ke Geylang Serai. Gerbang ini diilhamkan daripada bumbung atap rumah-rumah tradisional Melayu. Bertentangan pasar ini ialah satu lagi ikon Geylang Serai, iaitu Joo Chiat Complex. Ia juga akan berwajah baru. Di pintu masuk utamanya akan ada kanopi kaca ini. Di bawahnya ialah plaza perayaan yang boleh digunakan bagi pelbagai acara. Ruang-ruang awam sekitar Joo Chiat Complex akan dinaik taraf. Semua ini termasuk beraneka program kebudayaan akan menjadikan Geylang Serai lebih rancak dan bertenaga untuk dinikmati para pengunjung, baik tua maupun muda. Saya tidak sabar untuk semua peningkatan ini siap tahun depan. Kepada pasukan yang menjayakan projek ini, terima kasih. PM Lee juga berkongsi rasa seronok beliau melihat perniagaan dan bazar-bazar Hari Raya di Geylang Serai kembali rancak seperti sebelum pandemik. Pada zahirnya, projek Geylang Serai ini memaparkan keindahan dan kekayaan warisan budaya Melayu. Namun, apa yang tersirat di dalamnya mencerminkan masyarakat Melayu kita yang kembali bertenaga, bersiap siaga untuk menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan. Bagi berkongsi pandangan dan pendapat mengenai beberapa intipati utama ucapan bahasa Melayu PM Lee sebentar tadi, kita lintas langsung ke Ibu Pejabat ITE sekarang dengan wartawan kami Nur Helmi Hakim yang bersama Menteri di Pejabat Perdana Menteri Dr. Maliki Osman. Silakan Hakim. Ya, terima kasih Nur Shah. Ya, terima kasih Dr. Malikia kerana sudi bersama kami. Dr. Maliki, mungkin 5 tahun lalu semasa rapat umum Hari Kebangsaan juga, PM Lee mengumumkan anda sebagai pengerusi jawatan kuasa jalur budaya Geylang Serai dan hari ini beliau berkongsi tentang kemajuan projek-projek pembinaan dan juga rancangan-rancangan seterusnya. Dan beliau juga berkata bahawa projek itu mencerminkan masyarakat Melayu yang kembali bertenaga dan bersedia menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan. Jadi mungkin pandangan anda bagaimana aspek-aspek projek itu mencerminkan hal demikian? Jika kita lihat proses jalur budaya Geylang Serai ini memaparkan kesediaan masyarakat kita untuk maju ke hadapan. Perdana Menteri mengatakan semangat yang baru. Ia menunjukkan semangat kekentalan kita selepas kita menghadapi COVID. Bagaimana kita bersedia walaupun dalam keadaan COVID, bekerja keras untuk membangunkan Anjung, bekerja keras untuk melihat apakah aspek-aspek pembaharuan yang dapat kita beri kepada jalur budaya Geylang Serai. Semangat baru kepada mereka yang menghadiri ataupun menghadirkan diri mereka di Geylang Serai pada masa hadapan. Kita lihat pembangunannya bukan jadi aspek infrastruktur sahaja. Kita akan mengadakan program-program budaya, heritage dan sebagainya. Ia menunjukkan kesediaan masyarakat kita untuk maju ke hadapan, melihat cabaran sebagai sesuatu yang boleh kita hadapi bersama. Baik, terima kasih. Dan mungkin untuk topik seterusnya, beliau menyentuh tentang skim sokongan sementara bagi golongan pencari kerja untuk membina kemahiran-kemahiran baru. Jadi bagaimana ataupun kenapa anda rasa ia penting untuk kita sentiasa terus menyokong golongan tersebut? Ini menunjukkan keprihatinan pemerintah. Kita akur bahawa jika mereka kehilangan pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan baru, seringkali kita menggalakkan mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka. Tapi mereka mengatakan bahawa kalau mereka mengikuti kursus-kursus, mungkin pendapatan akan berkurangan. Lantas mereka memerlukan sokongan. Dan ini menunjukkan bahawa jika mereka perlu untuk meningkatkan kemahiran mereka, pemerintah sedia untuk menyokong mereka. Walaupun pendapatan mereka akan berkurangan, kita akan beri sokongan supaya mereka rasa bahawa ada keseimbangan daripada segi meningkatkan diri mereka juga daripada keperluan seharian mereka untuk menampung keluarga mereka. Baik, terima kasih Dr. Maliki atas pandangan anda.
Dan saudara, lebih banyak lagi akan dibentangkan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam ucapan bahasa Inggerisnya yang dijadual akan berlangsung pada 8 malam nanti. Kembali ke studio bersama anda, Nur Syah. Dalam ucapan bahasa Mandarin yang baru saja selesai pula, PM Lee mengatakan pemerintah bersedia untuk membantu rakyat mengimbangi kenaikan GST serta menangani kos sara hidup yang meningkat. Dalam hal ini, beliau bayangkan bahawa pemerintah sedang mengkaji sama ada paket jaminan dapat dipertingkat bagi tujuan tersebut. 也有10月有 USAVE 水电费和杂费回扣，11月财神爷真累了，请假。 Ini lebih-lebih lagi bagi golongan warga emas lebih muda atau yang seniors. Menurut PM Lee, mereka adalah golongan yang semakin mendekati persaraan dan kini berusia dalam lingkungan 50-an dan awal 60-an. Golongan ini lazimnya mempunyai ibu bapa yang semakin menua dan juga anak-anak yang mungkin masih bersekolah. Ini menimbulkan keprihatinan sama ada mereka mempunyai wang simpanan mencukupi untuk tujuan persaraan. Lantaran itu, PM Lee memberi jaminan bahawa pemerintah akan berusaha meringankan beban keuangan golongan ini dan menyediakan bantuan yang disasarkan. Pada masa yang sama, pemerintah juga akan terus memberi subsidi pada hampir setiap bulan termasuk dalam bentuk bayaran tunai. Selain itu, golongan-golongan tertentu juga dapat menikmati diskaun tambahan. Namun, PM Lee juga mengingatkan rakyat bahawa pemerintah tidak boleh terus-terusan memberikan subsidi. Butiran mengenai bantuan tambahan pemerintah akan diperjelas dalam ucapan dalam bahasa Inggeris sebentar nanti. 也有10月。 PM Lee juga menekankan kepentingan menjaga kesihatan setiap penduduk. Ketika berucap dalam bahasa Mandarin, beliau menarik perhatian bahawa ramai yang masih keberatan untuk membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Untuk mengubah minda masyarakat, PM Lee berkata pemerintah akan menyediakan pelbagai subsidi bagi mengurangkan biaya perubatan. Kementerian Kesihatan MOH akan meningkatkan perbelanjaan dalam penjagaan pencegahan menerusi pelaksanaan SG lebih sihat. Ini jelas PM Lee supaya penduduk boleh meniti usia senja dengan lebih baik dan mengurangkan perbelanjaan bagi bil perubatan dalam jangka masa panjang. Cara ini juga diharap dapat mempertahankan pertumbuhan pada perbelanjaan jagaan kesihatan negara secara keseluruhan. PM Lee menambah strategi SG lebih sihat adalah satu anjakan besar dalam sistem jagaan kesihatan negara di mana tumpuan dialihkan kepada pencegahan penyakit. Di bawah skim itu, setiap penduduk digalakkan untuk berdaftar dengan seorang doktor keluarga GP dan mempunyai pelan jagaan kesihatan yang disesuaikan dengan keadaan mereka. Mengingatkan betapa berharganya memiliki kesihatan yang baik, PM Lee menggesa rakyat Singapura agar mendaftar bagi SG lebih sihat. Pencegahan adalah kunci kepada memastikan keluarga tidak berasa bimbang akan kesejahteraan diri orang-orang yang tersayang. Bakal calon Presiden Tharman Shanmugaratnam mengatakan sekiranya dipilih sebagai Presiden, beliau akan berusaha menyokong pertubuhan-pertubuhan yang menggalak budaya rasa hormat di Singapura. Ini beliau sampaikan kepada golongan muda dan para pemimpin Buddha di satu sesi dialog anjuran kuil Bright Hill, kuil Buddha terbesar di Singapura. I think it should be Singaporeans even closer together. Each of us with our own religions, own cultures, but closer together. Those who are poorer don't feel so far away from those who are middle class or those who are rich. And those who are rich and middle class want to be closer to those who are poorer. Everyone must feel more Singaporean. I believe we can achieve it. Soalan-soalan yang diajukan para pemimpin beliau berkisar dari kos sara hidup yang meningkat, semangat sukarelawan dan tekanan yang dihadapi pasangan dalam membesarkan anak. Berkongsi pandangan peribadi beliau, minggu kerja lebih singkat mungkin boleh menyumbang dalam menyokong keluarga, kata Encik Tharman. Tetapi, ia perlu sejajar dengan daya penghasilan, keberkesanan serta kemahiran yang meningkat. Bakal calon Presiden Tan Kin Lian berkata beliau sudah ada rancangan untuk menguruskan Rizab Singapura dan akan berkongsi butirannya apabila tiba masanya. Encik Tan berkata timbul keprihatinan yang meningkat dalam kalangan masyarakat tentang nilai Rizab negara.
Beliau mempersoalkan jika Singapura terlalu berhemat sehingga merugikan generasi semasa. That the number does not mean anything. That does not have much meaning. If I tell you it is 1 trillion or 2 trillion, what does it mean? More important is how much do we need? Are we saving too much at the expense of the current generation so that we have more money for the future? The current generation already said cost is too high, we can't afford this. Encik Tan memberi ulasan tersebut kepada pihak media semasa kunjungan ke Chong Pang pagi tadi di mana beliau beramah mesra dengan para penduduk dan pemilik gerai. Beliau berkongsi amat berbesar hati menerima banyak pesanan tanda sokongan daripada orang ramai. Seorang pengguna TikTok, Dr.Isak.J telah diberi arahan pembetulan bagi sebuah catatannya berkaitan wang tabung simpanan pekerja CPF. Ia mendakwa bahawa golongan bergaji rendah dan menengah yang menggunakan simpanan CPF untuk membayar pinjaman perumahan awam tidak dapat memenuhi jumlah asas atau jumlah penuh persaraan mereka. Kementerian Tenaga Manusia MOM berkata dakwaan tersebut adalah palsu. Menurut data lembaga CPF tahun lalu, hampir 70% pencarum aktif berjaya mengetepikan jumlah asas persaraan BRS menjelang usia 55 tahun. Ini termasuk golongan bergaji rendah yang menggunakan simpanan CPF mereka untuk membayar pinjaman perumahan. Arahan pembetulan dari pihak MOM turut menjelaskan dakwaan lain yang dibuat oleh pengguna TikTok tersebut tentang bagaimana wang CPF digunakan untuk tujuan perumahan dan pendidikan. Pengguna Dr.Isak.J kini perlu memuat naik satu kandungan baharu dengan pembetulan seperti yang diarahkan peserta pautan kepada penjelasan pemerintah. TikTok juga mesti menghantar notis kepada semua pengguna di Singapura yang membaca catatan tersebut. Ini merupakan kali kedua dalam minggu ini pengguna yang sama diberi arahan pembetulan. Kali pertama adalah berkaitan kerahsiaan pengundi.